Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bertemu lagi di rangkaian Pok Nikdin yang membincangkan berkenaan dengan pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan perniagaan. Sekiranya anda mahu mengikuti perbincangan saya berkenaan dengan topik-topik perniagaan dalam pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan perniagaan, sila langani rangkaian Pok Nikdin di YouTube ini. Semoga anda mendapat maklumat-maklumat terkini berkenaan dengan topik-topik yang saya sebutkan tadi. Hari ini kita akan meneruskan lagi perbincangan berkenaan dengan pembentukan strategi, dan satu perkara yang penting dalam pembentukan strategi ialah kita kena sesuaikan strategi yang nak kita bentuk itu dengan tahap kematangan perniagaan. Seperti mana manusia, ya, dia apabila dia dilahirkan, dia akan ada proses pembesaran daripada bayi menjadi kanak-kanak, masuk sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan seumpamanya. Begitu juga dengan perniagaan. Perniagaan ni dia ada beberapa tahap, dan setiap tahap ada peluang dan cabarannya yang tersendiri. Jadi kalau kita bentuk strategi tanpa mengambil kira tahap-tahap perkembangan perniagaan ini, jadi kadang-kadang mungkin apa yang kita nak capai dan hasratkan itu tak mampu untuk kita capai kerana kematangan perniagaan kita berada di tahap yang berbeza. Jadi biasanya kita boleh pecahkan tahap perkembangan perniagaan ini kepada 4 tahap lah. Tapi sebenarnya ianya bukan masuk tahap pertama, kedua, ketiga, keempat. Dia kadang-kadang dia boleh pusing balik, dia boleh maju ke depan balik. Jadi kita kena sentiasa sedar akan kedudukan perniagaan kita dari masa ke semasa. Tahap yang pertama ialah apabila kita memulakan perniagaan. Jadi biasanya bila kita menjual satu-satu barangan ataupun menawarkan satu-satu perkhidmatan, kita yang paling penting ialah kita kena ada orang yang mahu membelinya. Jadi kadang-kadang peringkat ini banyak perkara yang kita masih cuba, ya, dari segi pengeluaran, dari segi pemasaran, dari segi jualan, fungsi produk, harga produk, siapa yang kita nak sasarkan. Jadi peringkat awal ini memang peringkat yang mencabar bagi mana-mana perniagaan, kerana apa yang kita andaikan ataupun apa yang kita harapkan mungkin tidak sama dengan penerimaan di medan terbuka yang kita masuki itu. Mungkin masa kita membentuk strategi pada awalnya, kita menyangka bahawa tidak ada orang lain yang menawarkan produk yang sama. Tiba-tiba kita dapati ramai lagi pembekal-pembekal yang ada yang menawarkan produk yang lebih kurang sama dengan kita ataupun boleh menjadi pengganti pada produk kita. Ataupun kita menganggap ataupun menganggar dalam kilang yang kita ada, dia dapat mengeluarkan berapa banyak barangan, dan ini akan mempengaruhi kos kita dan daripada situ kita nak tetapkan harga, tapi tiba-tiba pengeluaran kita kurang daripada yang kita sasarkan kerana banyak masalah-masalah. Jadi peringkat awal ini bagi saya peringkat yang paling genting. Jadi fokusnya ialah kepada bagaimana kita nak memastikan model perniagaan kita itu merupakan model yang tepat dari segi pasarannya, dari segi produknya, dari segi pelanggannya, dari segi prosesnya, dari segi keuangan dan sebagainya. Kemudian sekiranya ada permintaan, ada sokongan daripada pasaran, proses kita makin lama makin mantap, kita punya program pemasaran mula memberi kesan, perniagaan akan masuk ke tahap yang kedua. Jadi tahap ini adalah tahap yang mana perniagaan akan mula berkembang. Jadi apabila perniagaan berkembang, kita akan dapat melihat beberapa perkara lah. Bilangan ahli pasukan makin besar, proses kita makin kompleks, pelanggan makin ramai dan ada kepelbagaian. Kita mungkin sudah menarik perhatian pesaing-pesaing dan sebagainya. Jadi mentadbir dan mengurus perniagaan pada peringkat ini lebih kepada kita nak bina
uh, kekuatan yang ada supaya menjadi lebih mantap. Jadi ahli pasukan tu mereka kena faham arah tuju perniagaan, mereka kena tahu peranan mereka dalam perniagaan, mereka juga kena mula memimpin ahli-ahli pasukan yang lain, dan kita sebagai usahawan ataupun pengasas perniagaan kena mula menurunkan kuasa kepada ahli-ahli pasukan yang berkelayakan dan mampu untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang kita berikan pada mereka. Proses pengeluaran juga sudah ada sistemnya, prosesnya, ada SOP-nya, dan keperluan untuk kita memantau proses pengeluaran ataupun proses memberikan perkhidmatan itu semakin lama semakin berkurang. Dan kita juga tengok dari segi pasaran, macam mana kita nak kukuhkan kedudukan kita dalam pasaran, mengukuhkan brand yang kita tubuhkan. Jadi peringkat perkembangan ini ialah peringkat yang mana kita nak teguhkanlah. Dari segi keuangan misalnya, kalau kata modal tak cukup, kita kena cari modal, sama ada kita tambah modal dari segi daripada pemegang saham ataupun kita dah mula mendapatkan pembiayaan daripada bank ataupun pihak ketiga yang lain. Jadi apabila ini berjalan dengan baik, perniagaan akan masuk ke satu peringkat lagi yang dipanggil peringkat lestari ataupun sustainable. Jadi di sini pengurusannya lebih profesional. Kita sudah mula ada pegawai-pegawai yang berkemahiran tinggi, yang mampu untuk menjalankan peranan mereka tanpa banyak rujukan kepada kita lagi. Pasaran sudah lagi membesar, proses pengurusan pengeluaran pun makin kompleks. Kita sudah mula cerita tentang pengurusan rantaian bekalan. Kita sudah mula bercerita tentang kesan perniagaan kita kepada masyarakat. Dari segi alamnya, dari segi sosialnya, kita cerita tentang pentadbiran ataupun tadbir urus yang makin mantap, pengurusan risiko, pengurusan keuangan yang lebih kompleks. Bukan hanya sekadar kita nak ada modal untuk cukup-cukup makan saja, tapi kita mula fikir tentang bagaimana kita nak melabur dana yang lebih dalam instrumen-instrumen yang akan memberi pulangan kepada perniagaan. Jadi peringkat lestari ini ialah bila kita mula memastikan perniagaan dapat berjalan dengan lancar, berkembang, dapat bersaing, dapat menguruskan risiko tanpa pembabit kita sebagai pengasas perniagaan dengan begitu giatlah. Maknanya banyak benda dah boleh berjalan dengan sendiri, dan kita fokuskan kepada arah tuju perniagaan, kita fokuskan kepada memastikan ahli pasukan kita tahu ke mana mereka kena halakan perniagaan, peranan masing-masing, dan mereka juga dapat melahirkan lebih ramai ahli-ahli pasukan yang mantap supaya secara keseluruhannya semuanya berjalan kepada arah yang disasarkan. Dan dalam masa yang sama, sekiranya ada peluang-peluang baru, kita akan cuba mengambilnya dengan cara yang penuh berkesan. Dan jika ada risiko-risiko yang baru muncul, kita akan juga menanganinya. Jadi dalam peringkat ini banyak kaedah-kaedah pengurusan moden yang kita cuba terapkan dalam perniagaan. Dan jika perniagaan kita mampu melepasi tahap ini, kita akan masuk ke tahap global, yang mana kita akan meluaskan lagi pasaran ke luar negara. Kita akan bersaing dengan pihak yang lebih hebat, keperluan modal mungkin lebih besar. Kita kena mematuhi pelbagai peraturan, bukan saja di dalam tetapi di luar negara. Dan ahli pasukan kita menjadi semakin canggih. Jadi peringkat ini ialah peringkat yang mungkin kita dah apungkan saham di pasaran saham.
Kita dah menggunakan kaedah pembiayaan yang kompleks, ada sukuk dan sebagainya untuk membiayai projek-projek khusus yang bertujuan untuk menjadikan perniagaan lebih mantap, berdaya saing dan mampu menerokai peluang-peluang yang baru. Jadi, jika kita nak bentuk strategi, kita kena pastikan strategi yang kita bentuk itu sesuai dengan tahap perkembangan, kematangan perniagaan kita. Kita tak boleh tengok strategi yang diamalkan oleh syarikat-syarikat yang besar yang telah bersaing dalam ruang global, sedangkan kita masih lagi di peringkat pertama. Kita nak masih lagi cuba mencari kedudukan yang bersesuaian dalam pasaran, pelanggan yang sesuai, masih lagi membentuk produk-produk yang dikendaki dalam pasaran pada peringkat awal. Jadi, kalau kita tersalah padan strategi dengan kedudukan perniagaan, ianya tidak akan membantu. Sebab strategi yang digunakan oleh syarikat yang matang, mereka juga mempunyai pengurusan yang matang, modal yang cukup, keupayaan untuk bersaing pada tahap yang berbeza. Jadi kalau kita salah padan strategi dengan kedudukan kematangan perniagaan, mungkin ianya akan membawa kesan yang sebaliknya. Perniagaan tidak berkembang tapi menjadi semakin rumit, semakin susah, dan mungkin kita akan gagal di peringkat itu. Jadi perkara penting dalam proses pembentukan strategi ialah kita kena kenal pasti di manakah kedudukan kita dalam perniagaan, di manakah kematangan, tahap manakah kematangan perniagaan kita, dan apakah bentuk strategi yang sesuai untuk ketika itu. Dan apabila perniagaan semakin maju, semakin berkembang, kita akan ubah juga strategi kerana kita mempunyai daya yang ataupun kemampuan yang lebih tinggi. Jadi kita boleh mencapai matlamat yang lebih jauh. Jadi di situlah pentingnya kita kena sedar diri, sedar akan kemampuan perniagaan kita, sedar akan kematangan perniagaan kita, siapa yang kita ada, banyak mana modal yang kita ada, apa proses yang kita ada, dan dengan perkembangan perkara-perkara itu kita boleh ubah strategi kita kepada strategi yang lebih besar, yang lebih bersemangat, yang memerlukan daya saingan yang lebih tinggi, modal yang lebih banyak. Jadi barulah perniagaan akan ditadbir, dipimpin dan juga diurus ke arah yang berkadar dengan kemampuan yang kita ada. Sebab kalau kita mahu mencapai matlamat-matlamat yang berada di luar daripada daya kita, kemampuan kita, mungkin kita akan tersilap langkah dan tersungkur. Jadi ini satu perkara yang penting. Pastikan kita sentiasa tahu di mana tahap kematangan perniagaan dan apakah strategi-strategi yang bersesuaian untuk perniagaan pada tahap yang kita ada itu. Jadi semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat daripada perbincangan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.